Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum. Salam sejahtera atas kalian. Sesi lepas fajar pagi ini Ramadan, kalau tak silap saya ke-20 kita berpuasa, Alhamdulillah. Ialah bab mengenai tasawuf, iaitu tasawuf ialah sains mengenai diri lah, nafs. Okey, perkataan nafs itu saya diajar dalam bahasa Inggeris oleh tarikat saya, oleh kata-kata Syekh Sufi saya, Abdul Qadir Sufi. Mereka sering rujuk pada nafs, dan dalam Al-Quran pun disebut tentang nafs sebagai diri. Cuma dalam bahasa Melayu kita biasa kata nafsu, dan juga perkataan hawa nafsu membawa konotasi lah atau maksud yang agak negatif lah. Orang kata ni awak ni buat benda ikut nafsu. Tapi sebenarnya pada perkataan asasnya, nafs itu bukan erti kata hawa nafsu tapi diri, self. Dan self ini merupakan satu perkara yang amat mendalam dan amat dikaji. Hatta oleh ahli sains sampai sekarang, bab psikologi, bab kuantum fizik, tentang consciousness, tentang diri ini dalam double slit experiment sebagai the observer, pemerhati. Kitalah pemerhati alam ini. Bila kita lahir, mulalah kita memerhati. Dan bila kita mati, kita berhenti memerhati, dan maka alam ini tamat. Kerana semua yang kita tahu tentang alam ini, semua kita tahu tentang siapa aku, nama aku, pelajaran aku, diri aku, sikap aku, siapa kamu, negara apa kita duduk, siapa ini, apa status orang itu, apa agama saya, rupa bentuk saya, ibu bapa saya, datang daripada pemerhatian. Yang sebenarnya masuk panca indera kita, masuk dalam otak kita, yang bisa nampak padahal dalam itu gelap. Dan kita bisa dengar padahal dalam itu kosong, tak ada bunyi. Dan kita dapat rasa padahal diri itu masih tak jumpa lagi. Jadi sains mengenai ini menjangkaui hampir semua disiplin yang mengenainya, daripada sains sampai kepada tasawuf. Jadi apabila saya memeluk Islam, sebelum itu saya memang terjerumus dan membaca dan tertarik pada bab-bab ala tasawuf, tapi daripada sumber, nak sebut kafir ke bukan Islam, bersumber Zen, mengenai Yin dan Yang, mengenai the Tao, mengenai Buddha, mengenai Nirvana, mengenai falsafah yang ribuan tahun, termasuk falsafah Yunani. Jadi apabila saya memeluk Islam dan dapat tahu bahawa Islam ada bab tasawuf, saya agak gembira kerana ada kesinambungan ilmu dan tafakur tersebut. Dan kebetulan pada awal saya memeluk Islam tahun 80, saya terserempak dalam tarikat Dakawi yang masa itu berpusat di Norwich, England, dan antara anak-anak murid dia adalah pelajar-pelajar orang kita, Melayu, yang bila mereka balik untuk cuti atau lepas graduate, awal 80, 81 dan sebagainya, terus saya ikut halakat tarikat tersebut dan dapat mengikuti ceramah Syekh kami menerusi video yang kebanyakan bahasa Inggeris. Jadi mudah bagi saya yang pendidikan Inggeris. Dan saya telah dapat tahu bahawa tasawuf ialah sains mengenai nafs. Kerana ramai orang dia pelbagai takrif lah. Apakah tasawuf itu suluk, apakah terutama diamalkan oleh tarikat Naqsyabandi, ataukah tasawuf ini satu amalan, apakah tasawuf ini satu suluk,
untuk membuka hijab hati, atau takrif tasawuf, minimal dalam satu kitab menyatakan tasawuf itu adab. Adab kita terhadap diri, terhadap pencipta, terhadap alam itu. Jadi takrif tasawuf ialah sains meaning nafs diri kepada saya yang paling penting lah, paling besar. Bukan menafikan bab-bab lain, kerana diri itulah menjadi neraca, menjadi pengimbang, menjadi pusat. Kitalah di tengah-tengah alam. Kerana di luar tu jauh, di dalam-dalam zahir wa batin, dan kita menjadi pengukur masa sekarang, hari ini. Oh itu dulu. Oh ini kemudian. Hari ini jadi pengukur 2024. 1 hari bulan April. April Fool Day kot. Kalau tak silap saya. Yeah. Yes, it's April Fool's Day. Jadi, oleh kerana itu, kita menjadi tumpuan. Dalam apa jua isu dan apa jua kita baca, apa jua kita perhati, diri itu yang mengambil keputusan. Ya. Kita perhati dalam surah Asy-Syams ayat 7, 8 dan 9. Ayat 7 iaitu tentang Allah, tentang nafs, tentang Allah menjadikan nafs diri kita. Itu definisi yang betul lah. Nafs ialah diri kita. Ya. Hawa nafsu itu teman kita, jauzah kita. Iblis, bukan wanita. Jadi nafs diri itu dalam ayat 7 surah Asy-Syams menyatakan Allah menjadikannya. Ya, Allah penciptanya, menjadikannya. Tetapi dalam ayat 7 itu diceritakan dia membentuknya. Macam kita ambil tanah liat, kita boleh bentuk dia jadi tembikar, jadi mangkuk, jadi cawan. Dia fashionkan. Perkataan fashion ini bermakna ada orang fashion Arab, fashion Korea, fashion kebaya, fashion. Orang tu sama. Tapi fashion dia berlainan. Jadi ayat 7 tu cerita Allah memfashionkan, membentukkan nafs. Tapi ayat ke-8 kata diberikan jalan baik dan jalan buruk. Kita semua diberikan. Kita nak menunggang boleh, kita nak putar belit boleh, kita nak emosi. Emosi ni rasa daripada nafs. Dia bukan otak, bukan telinga, bukan rambut yang merasa. Diri tu. Hasad dengki ke, gembira ke, entah apa-apa ke. Diri tu yang rasa. Bila kita bertapa, tafakur, solat ke apa ke, diri kita, apapun. Dan diri itu kejadian Allah yang Allah jadikan, dan perasaan itu sekali Allah yang jadikan. Tidak boleh kita kata perasaan dengki ini syaitan jadikan. Tak. Iblis, syaitan, korin mencetuskan. Tapi Allah yang jadikan. Kamu yang merasai. Tapi ayat 8 tu kata, inilah dua jalannya. Dan ayat 9 kata, untunglah siapa yang bersihkannya. Jadi dalam 3 ayat tu, boleh kita takrif, boleh kita kaji kerana setiap ayat ada 7 lapis. Ya. Dia ada lapis yang mutasyabihat, yang tak jelas. Hanya Allah tahu, tentu Allah tahu, Allah yang turunkan ayat. Tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang turun sia-sia. Walaupun kita sia-siakan, kita tak baca, kita main belik saja. Rabbi fili. Lagi satu, hubungan kita dengan diri dengan Allah itu ialah kita berinteraksi dengan Allah diajar dalam ayat Quran, ya. Contoh dalam Fatihah, ya. Tengok cara doa itu dibentuk.
pada ayat, kalau tak silap saya ayat ke-6 lah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Ya. Cara ayat tu. Cara ayat tu mengajar kita hubungan. Dia ayat, sekali lagi dia amat mendalam. Pertama, dia mengenai diri, nafs. Kedua, dia ada maksud berlapis-lapis mutasyabihat yang tak jelas. Hanya Allah tahu. Tapi Allah bagi pada yang sedikit saja tahu. Kepada saudara yang berusaha, ayat 9 Asy-Syams tadi. Ayat 8, ayat 7, 8, 9. Siapa yang usaha. Dan dia cara Allah dah tunjuk kaedah membersihkan jiwa. Macam mana membersihkan jiwa? Antaranya, jangan syirik. Jangan letak sesuatu min dunihi. Sebelum ini, orang tafsir min dunihi sebagai di samping Allah. Ini satu, ini ada samping dia. Itu tentulah syirik. Awak dah letak dua. Tapi min dunihi sebenarnya di antara. Nampak? Di antara. Tak nampak lain kan? Antara. Oh, licik lah. Licik ni, syirik ni. Dia di antara. Min dunihi. Apa dalilnya? Kerana min dunihi diguna dalam surah mengenai Maryam, di mana Zakaria melawat Maryam, keluarga Maryam Imran. Maryam itu, Maryam alaihi salam. Min dunihi, ada tirai antara dia dan keluarga dia. Masa tu dia bersuluklah, dia berseorang. Hawa bersama Allah. Ya. Jadi dia ada tirai, disebut min dunihi. Bukan tirai itu di samping. Tirai itu di antara. Dia dengan sesuatu. Jadi bila kita kata jangan ada min dunihi, min dunillah, la min dunillah. Jangan ada pengantara antara kita dengan Allah. Dia bukan di samping, dia di antara. Jadi jelas sekali baru faham bila kata ihdinas siratal mustaqim. Dan nada itu sudah diperkenalkan dalam ayat sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Atau boleh kata sebelum dia juga Malik Yaumiddin, dan sebelum dia juga Ar-Rahmanir Rahim, dan sebelum dia juga Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau kita perhati daripada Fatihah itu daripada awal, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia tidak mula dengan Allahumma. Dia tidak mula dengan Ya Hamd. Dia tidak mula dengan memanggil. Ya? Dia terus memuji. Alhamd. Kenapa? Kerana dia yang karib. La min dunihi. Tidak ada hijab. Dia yang hadir sekarang. Bila tengah berucap, dia yang ada dua orang. Dia yang ketiga. Itu sebab orang kata dua orang bersendirian. Syaitan yang ketiga tak tepat. Kerana Al-Quran bukan saja paling tepat, hanya Quran yang tepat. Bila ada dua, ada ayatnya, Allah ketiga. Dua tu bukan duduk diam saja. Selalu dua orang duduk, dia bercerita. Dia berdialog, bermakna. Ini terlalu kuat berpuasa ni, terlalu kuat diet. Jadi resistant body tiba jatuh. Berair hidung Berair hidung. Ya, jadi apa saya cakap tadi? Okey, saya mula dari awal lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, dia dalam conversation. Ini bukan syirik. No? Allah kata tu tidak ada dua tengah berbicara, melainkan dia yang ketiga. Tidak tiga, melainkan dia keempat.
tidak 4, melainkan ke 5, tidak 6, melainkan ke 7. Sampai gitu. Dan saya perhati ayat tu, dia cerita tentang berlaku perbincangan. Dia masuk. Bukan fizikal lah. Bermakna bila kita bicara ini adalah ya, di antara dia ialah Allah. Jadi ini satu konsep mudah bagi mereka yang memahami. Ya, Allah beri fahaman. Tapi Allah berikan isyarat melalui ayat-ayatnya. Jadi kita ambil berbagai ayat untuk membawa satu fahaman. Dan fahaman itu bukan hukumat. Ada ayat hukumat di mana jelas. Kum fa'andir, bangun dan beri amaran. Tapi dia ada 6 lagi lapis yang mutasyabihat. Apa makna kum? Kita dikatakan oleh pakar evolusi lah, kita lah satu-satu makhluk monyet yang boleh berdiri tegak. Kita tengok betul juga tak ada binatang boleh berdiri tegak. Dia semua mesti berkaki 4. Dia diri tegak pun sekejap aja dia menyarap balik. Kita tak lah. Kita boleh diri tegak lama. Lari tegak, duduk tegak, berbicara tegak. Bukan berbaring. Jadi bermakna oleh kerana dia karib, dia dekat. Ya. Jadi kita memuji itu tanpa memanggil dia dulu. Tanpa mantra, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tidak ada Ya Allah dalam Quran. Ada Ya Rab, tapi bukan untuk memanggil Allah. Ada satu Ya Rab, iaitu untuk merungut. Jadi tak sah sebagai doa atau memanggil. Atau Allahumma. Allahumma tidak pernah digunakan untuk doa atau berbicara dengan Allah. Dan selama 170 tahun, kerana Allahumma diperkenalkan sebagai doa oleh seorang pakar kamus pada tahun ke-170. Ini dalam sejarah. Boleh, jangan percaya saya, boleh sahkan. Allahumma ada 5 tempat dalam Quran. Dan sekali lagi, macam Ya Rab tadi, dia rungutan, dia doa orang Ibrani. Sebenarnya memanggil Tuhan daripada ramai. Ya Tuhanku, maknanya dia ramai Tuhan. Semacam jahiliah, ramai dewa. Nasrani pula pergi menganak Tuhankan. Jadi 1 dan 3 dia kena panggil Oh Father, Oh the Son, Oh the Holy Spirit. Ya ini, ya 2, ya 3. Ya? Tapi kita tidak. Kita direct. Jadi semua ayat Allah konsisten kerana dia dari Allah, bukan dari manusia. Jadi tak boleh bercanggah. Bukan saja kita tak boleh bawa satu surah min misli, juga ada ilmu munasabah. Ilmu munasabah ialah mengenai susunan ayat-ayat dalam Quran. Bagaimana satu surah dibentuk macam surah Al-Baqarah. Cara 250 ke berapa ayat tu, cara dia datang tu secebis-secebis. Tapi bila dah terbentuk surah Al-Baqarah, cara bacaan Rasulullah itu, cara dia disusun, tak mungkin manusia menyusun. Kerana cara ayat tu datang tu macam ada kod matematika. Tapi bukan kod matematika jadi tumpuan kita. Cuma kita contoh nampak satu ciptaan begitu sempurna macam telur. Tapi siapa datang dulu, telur atau ayam orang kata? Tengok telur tu sendiri pun dah kagum. Telur dalam tu ada ayam. Tapi siapa yang melahirkan telur pertama? Tapi itu bukan perbincangan kita. Perbincangan kita ialah munasabah. Ilmu munasabah ialah ini bukan kesempurnaan. Ada sesuatu dalam Al-Quran yang manusia kita percayai sampai berjuta tahun tak akan habis. Boleh habis. Kerana hanya Allah tak habis. Hanya Allah awal wa akhir. Tapi Quran ini pertama dipanggil sebagai kalamullah fi lauh mahfuz. Di mana susunan ayat dia pun
cara diletak jadi surah yang mana dulu dan kemudian nampak macam ceramuk, tapi bila disusun, bila alim ulama kemudian sampai hari ini ribuan tahun kemudian masih terjumpa rahsia, masih terjumpa, oh patut dia disusun sini. Macam ayat tu kursi ya. Ayat tu kursi itu dia macam, orang kata macam bawang, macam cermin. Siapa yang dah kaji tahulah, saya tak mau lanjutkan lah. Ayat pertama dia, dan ayat terakhirnya, ayat kedua, dan ayat kedua akhir, ayat ketiga dan tidak akhir, dan ayat tengah tu, dia macam ada satu cermin dalam mangkuk. Ya. Dia bersamaan kategori. Begitu juga Fatihah. Fatihah dia daripada atas sampai kepada bawah. Alhamdulillah alamin, itulah atas langit dia turun Ar-Rahmanir-Rahim, hujan kan. Malik Yaumiddin. Jadi sebelum dia tukar pada bumi itu perhitungan. Bainahum, antaranya ada transaksi perhitungan ya. Tapi tadi alhamdulillah rabbil alamin kita lihat dia sesuatu yang dikatakan peristiharaan tanpa panggilan. Alhamd. Alhamd nama Allah. Tak disebut Ya Hamid. Alhamd. Atau Alhamid. Tapi dia dalam Alhamd. Segala puji-pujian semua. Alhamdulillah. Rabb alamin. Dia pergi pada alam. Dia daripada satu, dia pergi pada alam. Dan menurut Ibn Rushd, ahli falsafah dan juga alim lain, bila kita tak dapat mengupas lebih, kita janganlah. Kerana dia ada maksud-maksud yang mungkin alim kemudian, mungkin anak kita, mungkin cucu cicit kita, mungkin generasi akan datang, tak tahu berapa milionan tahun akan datang, oh dia nampak rupanya alham itu ada makna lebih mendalam. Contoh Ibn Arabi seorang Syekh Sufi yang datang lama kemudian. Siapa semua tahu Mahyuddin Ibn Arabi ada dua Ibn Arabi, satu Abu Bakar Ibn Arabi, ini Mahyuddin Ibn Arabi, dikatakan Syekhul Akbar antara syekh tasawuf yang hebat, paling hebat, kerana dia tulis kitab Fusus Al-Hikam. Fusus Al-Hikam kalau kita baca, dia sebut tentang Alhamdulillah Rabbil Alamin itu sebagai hanya Allah saja bisa memuji dirinya. Bila kita baca Alhamd, bukan kita yang memuji, kerana hanya Allah saja bisa memujinya. Guru-guru tempatan sini pun menyatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin itu adalah ayat dalil nakliyah. Kita tahu dalam bab tauhid, bila kita nak dalil Allah tu wujud, dia ada dua dalil. Satu dalil jenis akliyah, kerana bumi ni ada, aku ada sebenarnya. Bumi ni ada tapi kamu tak ada. Kamu tak dapat melihat dalilnya. Jadi kerana aku ada, maka Allah ada. Itu dalil akliyah. Ada lagi dalil nakliyah. Dan ada kekeliruan. Apakah nakliyah itu bukan akliyah? Ya. Tapi saya ambil rumusan bahawa mereka itu ada persamaan. Ya. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin dalil nakliyah. Membuktikan Allah wujud kerana Allah memuji dirinya. Tidak ada aku. Kalau ada aku, dia akliyah. Jadi betul lah Ibn Arabi menyatakan hanya Allah bisa memuji Allah. Dan kita tengok cara Syekh Imran Hussein membaca mukaddimah pseudoscience ke ni? Pseudoscience. Pseudoscience ni maknanya bukan sains, tapi nafs itu adalah sains. Banyak suruh, banyak berbentuk pendulum. Banyak surah. Ialah bentuk cermin. Memanglah Ibn Arabi kata begitu kerana dia waktu tu
Wahdatul wujud adalah istilah yang diberikan oleh orang lain. Dia tak pernah sebut wahdatul wujud. Sebenarnya, dia lebih sebut lam wujud. Lam wujud. Tidak wujudnya kita. Kalau kita baca tulisan-tulisan dia, lebih menekankan bahawa syirik. Bila kita sebut pun tidak ada Tuhan melainkan Allah, sudah syirik. Sebut tidak Tuhan melainkan Allah, sudah syirik. Kerana siapa kamu? Sebut Huwallahu Ahad, dia esa tapi kamu ada, syirik. Sampai begitu Ibn Arabi. Tapi kita lihat Syekh Imran Hussein, bila dia muqaddimah, dia nak baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia ambil firasat ketinggian ayat Alham tadi. Dia akan selalu bermula, and let us praise Allah the way that He wanted to be praised. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kita memuji Allah sebagaimana dia kendaki dipuji. Okey. Jadi daripada Alham itu dia pergi pada Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi dia bukan Ya Rahman, Ya Rahim. Dia bukan menyahut seolah dia jauh. Dia karib. Dan dia tidak menyahut seolah dia itu satu daripada tiga atau banyak. Dia esa. Dan dia karib, tidak ada min dunihi. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi zikir yang sepatutnya ialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyum, Al-Qayyum. Walaupun dalam tarikat saya, dia Ya Hayyum, Ya Qayyum. Jadi bila saya tahu hakikat ini, saya batalkanlah. Kerana diri saya nafs yang belajar. Ya. Dalam surah Al-Alaq, Alamal bil-qalam, Alamal insana man lam ya'lam. Mengajar manusia dengan pena, mengajar apa dia tak tahu. Kita lah. Jadi kita tanggungjawab. Di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, aku yang disoal. Bukan Syekh Sufi aku. Bukan Ibn Arabi. Aku yang disoal. Saudara disoal. Bukan ibu bapa saudara. Bukan bapa saya. Bukan ustaz saya. Bukan pemimpin saya. Bukan sultan saya. Bukan bangsa saya. Bukan nabi saya pun. Jadi kalau kita perhati ayat-ayat Allah yang jelas berulang-ulang, hanya kamu akan disoal, aku. Pernah saya bawa satu ungkapan kerana orang Syiah selalu beritahu saya, kulu makan Karbala, kulu yaum Ashura. Ya? Kulu sa'ah Ashura. Setiap tempat itu Karbala. Setiap hari itu Ashura. Ya Husin, Ya Husin. Saya jawab kepada mereka, tidak. Fi huna Karbala. Di sini Karbala. Allah akan soal kamu bukan Karbala jauh tu. Tapi Allah soal kamu ni Perising 8 Putrajaya. Dia akan soal saudara di Jasin Melaka. Dia akan soal saudari di Dungun Terengganu. Ya. Di mana anda berada? Anda berada. Awak berada. Dan al-yawm Ashura. Hari ini. Al-an al-shura. Di sekarang ini adalah Ashura. Itu Syiah lah. Ya. Kita kata sesat, haram. Okay. Tapi saya ada kawan. Berapa kawan Syiah seperti Mak Sabu. Jadi Allah di akhirat esok dia menibalik pada nafs sendiri. Surah Asy-Syams 789 tadi ya. Kerana dia disebut ayat 9 tu, rugilah siapa, untunglah siapa yang membersihkan dirinya. Kerana untung dia mana? Di dunia, fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kita mau jauhi daripada seksa azab benar, daripada api kan. Jadi tentu sekali dengan keterangan-keterangan demi keterangan yang jelas daripada Allah, tak boleh dinafikan. Diri itulah menjadi satu-satunya. Sebenarnya hanya satu sajalah. Kalau hari ini kita bercakap pun siapa? Saya. Saudara memahati pun daripada sudut saudara ialah aku tengah tengok. Siapa ini? Contohnya aku yang komen. Dan Allah, surah Ar-Ra'd ayat 11, panjang ayat tu. Banyak orang ambil pendek saja, itu salah. Dan juga
baca ayat sebelum dan selepas, tapi ayat Arad 11 itu kata malaikat, sebenarnya ada maksud lebih dalam. Malaikat pun tak tercatat apa aku tengah buat. Malaikat pun tak tercatat apa kita tengah lakukan. Tak tercatat kerana beribu sangkaan, dia catat hanya sempat, apa yang dia sempat amalan lah. Oh, dia tengah berucap. Apa dia ucap tu? Bagus tak? Benar tak? Oh, salah tu. Dicatatlah kesalahan. Dia ada minta maaf tak? Rabbi fili. Okey, Tuhanku maafkan saya. Oh, dia ada minta maaf. Tapi Arad ayat 11 tu kata, Allah tahu dalam hatinya. Jadi Allah tahu dalam hati aku ni nafslah diri. Aku tahulah apa dalam hatiku. Dan Allah lah tahu. Jadi Allah kata dia hitung itu. Di padang mahsyar dia bongkarkan. Jadi bila Allah sebut ni berkali-kali, bermakna pasti berlaku. Kita sebagai orang beriman ya, pasti berlaku. Kalau kita tutup kebenaran ini, kita lah kafir. Tak payah panggil orang lain kafir ya, kita lah kafir. Kafir bermakna innal ladzina kafaru, menutup sawa'un alaihim a'andam tahum am lam tundirhum la yu'minun. Alhamdulillah. Jadi mereka yang kamu beritahu ke tak beritahu, mereka dah tutup dah. Tak guna kerana ayat selepas tu khatamallahu ala qulubihim, kerana dah tutup, dah hijab atas hati mereka. Bukan hati mereka, atas, kerana hati itu ada cahaya. Qulubihim itu ada cahaya Allah. Tahu kebenaran. Tapi Allah selaputi. Macam mana Allah selaputi? Sekali lagi, kita kena usaha atas ayat, dan setiap ayat ialah untuk kita. Semua kisah dalam Al-Quran ialah untuk nafs kita. Banyak orang sangka, ini cerita zaman Nabi Nuh. Tak. Zaman kamu di sini. Di Dungung ni, di Terengganu ni, di Kota Baru ni, di Kuala Lumpur ni. Ia mengenai anda. Cuma kita tak perasan. Tapi setiap kisah Al-Quran ialah untuk masing-masing. Kisah Nabi Yusuf berlaku dalam hidup kita. Kisah Nabi Isa berlaku dalam hidup kita. Kisah Zakaria berlaku, kisah Yakub, kisah Yusuf, kisah Adam. Ya. Semua kisah. Kisah Nabi Nuh. Kisah memaki Hamun berlaku dalam hidup kita. Kisah menunggang, kisah menutup, kisah memesong. Semua berlaku lagi. Kisah syaitan, kisah Korin. Semua berlaku dalam hidup kita. Mengenai kita, nafs. Di sini, saat ini. Jadi di mahsyar nanti, aku, diri, nafs akan disoal. Surah Arad ayat 11 akan disoal. Ya. Dan juga diajak dalam banyak ayat lain, mana dia pendeta kamu? Mana dia pemesong kamu? Mana dia pemberi rezeki, pemberi jaminan, penjanji yang bagi janji bahawa ada pertolongan selain aku. Itu sebab ayat-ayat membantu kita tidak ke arah mensyirikkan Allah. Hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah penjaga, pelindung bagi kami. Ya. Dan cara ucapan itu sekali lagi tidak ada pengantara. Maliki yaumiddin, terus istighfar. Dan kalau dalam bahasa dia tak ada penyambung, tidak ada adjektif ke adverb ke noun ke pronoun ke. Maliki yaumiddin bermaksud dia raja dan juga dia penghisap pada hari perbicaraan atau hari ad-din atau hari pengantaran atau hari agama atau hari kiamat. Kiamat. Jadi lepas itu terus. Allah tak akan sebut sekarang engkau baca. Tidak. Kalau kul itu dia spesifik lah. Kul itu untuk kita baca pada seseorang. Untuk suruh dia baca, mengajar orang. Macam 3 kul untuk mengajar jin dan syaitan. Jangan ganggu kita. Kita baca, kita suruh dia baca. Bukan kita baca pada dia. Kita suruh dia bacakan. Dia tutup telinga.
Ada 5 kul. Jadi kul yang pertama itu kul jin. Jadi beritahu jin. Kerana jin dalam surah jin tu beritahu dia, kamu ada Islam. Kamu orang baik. Jin ini orang baik. Tapi dia lupa. Kan? Jadi kul jin. Katakan, beritahu dia. Kerana dalam itu dia katakan kepada jin-jin lain. Jadi beritahu dia, katakanlah kepada surah ini kepada jin-jin lain bahawa dalam itu jin dengar Al-Quran dan dia beritahu pada kawan-kawan dia. Macam kita Huwallahu Ahad, kita baca pada Korin Nabi Isa yang syirikkan Nabi Isa. Kata ada anak, katakan. Bukan kita beritahu dia, macam kul ya ayyuhal kafirun. Bukan kita beritahu ya ayyuhal kafirun. Tak ada. Kul ya ayyuhal kafirun. Bermakna dia dituju pada pihak lain. Kalau ya ayyuhal kafirun, baru kita panggil, oi kafir. Tapi sebenarnya banyak orang troll baru-baru ini viral. Mereka tak mengetahuilah maksud lebih mendalam kul itu. Ada orang Quranis pun kata buang kul. Tak boleh lah. Tak boleh buang. Allah letak, awak kena baca. Baca. Jadi, kul ya kafirun ialah beritahu jin, korin maupun manusia. Ajar dia. Katakanlah. Wahai kafir. Dia kata siapa kafir? Katakanlah wahai kafir. Bermakna dia pihak ketiga. Dia ada peluang untuk mendapat hidayah. Dan itulah seluruh mesej Al-Quran. Seluruh naratif Al-Quran. Seluruh konsep Al-Quran. Seluruh usul Quran untuk kita. Dan usul kita nafs. Ayat 6, 7, 8, 9 Asy-Syams tadi, kita wajib bersihkan diri kita. Bukan bersihkan orang lain. Ya. Tak ada siapa boleh bersihkan orang lain. Dia pun dah matilah. Ya. Kamulah bersihkan diri kamu. Dia tanggungjawab. Dia tak boleh kata, saya serah pada ustaz saya. Tak boleh. Ustaz kamu tidak ada di samping kamu pada perbicaraan di padang mahsyar. Rahmat Allah kembali pada saudara Nabil Fakri Hafidis, juga diberikan ucapan kejayaan bagimu. Good morning. Okey, jadi haji saya bukan haji. Bagi tips sikit macam mana nak cepat doa kita. Okey. Doa-doa Nabi Musa semuanya indah-indah. Ya. Mak Sabu sebantal dengan aku. Okey. Ada doa-doa dalam kisah-kisah Al-Quran diajar kepada Muhammad dan para sahabat. Ya. Antara doanya ada yang tak baik. Ini yang penting. Ada yang kita silap baca. Ini bawa mudarat dan pernah saya rasai. Doa walaupun ayat nampak baik, tapi sebenarnya tak baik. Kerana pertama kita tak faham. Jangan baca doa yang kamu tak faham. Tak tahu asal usulnya. Walaupun daripada Quran, ada doa yang tak baik. Contohnya doa dalam surah Nuh. Doa Nabi Nuh kata, selamatkan aku dan keluarga aku sahaja. Ya? Dan tenggelamkan umat ini. Bukan banjir, ya. Tenggelamkan mereka dalam neraka. Tenggelamkan mereka dalam kehancuran. Itu doa tak baik. Kerana ada jawapan Allah pendek aja. Tapi orang yang merenung ayat itu akan sedar tak baik. Jadi apa bukti tak baik? Nabi Nuh gagal. Anak dia pun tak ikut. Ya? Jadi Muhammad bagaimana? Rasulullah berjaya. Kerana Rasulullah belajar daripada surah itu. Rasul sebenarnya anak murid pertama dalam Islam. Zaman dia. Dia yang pertama. Dia Muslim pertama. Dia pengucap pertama. Dia mu'alaf pertama.
Maksud saya, jangan silap troll pula apa ni. Sahabat-sahabatnya mu'alaf. Semua. 10,000 sahabat semua mu'alaf. Tak ada orang kelahiran dan keturunan Islam. Ya? Sebenarnya Khadijah itu pengikut agama Samawi lain. Alkitab. Pakcik dia Alkitab. Alkitab. Ya? Jadi, Rasulullah bila terima Al-Quran, dia belajar. Tengok, Rasulullah pun tak tahu dia itu Rasul. Sehingga usia 40. Maknanya dia orang biasa macam kita. Kita usia 5 dah tahu kita Muslim, bapak dah habak dah. Ni baca Qur'an ni, dah khatam Quran ni. Kenapa Rasulullah tidak? Dia orang biasa. Macam kita. Dia masuk gua di Hira, dia mencari. Macam kita yang nak mencari ni. Dan turunnya ayat kerana usaha dia. Rasulullah bukan dapat benda free. Rasulullah dipilih, kita pun boleh dipilih. Rasul minallah, semua kita. Sesiapa yang bawa risalah Allah ialah Rasul minallah. Tapi hanya satu Rasulullah. Messenger of God. Hanya satu. Muhammad. Musa bukan. Musa adalah Rasul minallah. Isa, Rasul minallah. Ya? Jibril, Rasul minallah. Penyampai. Ni Grab, postman. Rasul minal adalah dihantar barang dari mana ke, McD ke apa kan. Tapi bila kita bawa risalah Allah kepada orang, kita Rasul minallah. Kita bawa daripada Allah. Tak boleh bawa daripada sendiri. Ya? Jangan percaya pada orang yang bawa. Sendiri pergi baca. Ya? Jadi Rasulullah yang maksum kerana dia Rasulullah, bukan kerana Nabi. Nabi pemerintah. Nabi yang kena fikir ni, Allah, macam mana nak buat dengan padu ni, hari pertama padu ni, tak ramai orang masuk ni, dah crash ni. Itu Nabi punya kerja lah. Alamak, macam mana buat ni pemberontakan ni, Allah. Macam mana buat ni isu race 3R ni, isu orang tunggang agama. Tapi Rasul tidak. Rasul terima wahyu, sami'na wa ta'na, sampaikan sekarang juga. Jangan lengah-lengahkan, jangan ubah satu huruf pun. Dia hantar saja alif lam mim. Orang tak faham ni, jangan soal. Itu kerja Rasul. Sahabat tanya, gapo dia ni Rasulullah? Alif lam mim. Rasul kena fikirlah. Dia tanya dengan Allah, Allah tak bagi lagi. Allah tak bagi benda lain. Kerana Allah ajar dia seperti mana dia ajar kita sama. Tak ada beza dalam risalah Allah. Kalau ada beza, something wrong. Ada secret kitab pula, ada kitab rahsia pula. Tak ada. Jadi ilmu munasabah adalah satu ilmu mengkaji semua susunan ayat Quran ni. Dia ada rahsia ni. Ada rahsia ni. Tapi banyak orang lah, bila dia jumpa, dia simpan. Ini boleh buat duit ni. Boleh buat duit. Nak menang loteri Lailatul Qadar malam ini kena 1000 bulan loteri pahala. Dia sangka lah. Ya? Jadi alif lam mim Rasulullah tahu. Saya yakin Rasulullah tahu. Jangan percaya kat saya. Kerana tidak ada satu ayat turun yang, tapi ada juga dikatakan ilmu itu akan datang kemudian. Rasulullah kena sabar lah, dia tak tahu. Wallahu alam, dia jawab. Ya? Lagi bukti dia tak tafsir lah bila kata makan minum lah sehingga nampak benang ini lebih dari benang putih ni. Dah 7 lebih kan, lebih daripada benang putih ni. 7.36. Tadi benang putih lebih kurang berapa minit lepas azan fajar, kita tengok langit, jelas nampak benang putih dan benang hitam. Rasulullah tak tafsir, tak ajar. Dia baca saja ayat. Jadi sahabat semua amalkan. Salah satu sahabat pergi ambil betul-betul benang putih dan benang hitam. Menunjukkan bukan dia tak ikut kelas kajian. Tak ada kelas kajian. Rasulullah pun fikir je apa benang putih. Semua berfikir. Dia bawa benang putih betul. Jadi ketawa lah Rasulullah. Saya percaya sahabat lain pun kakak bodoh ni. Budak ni. Langit lah. Jadi ayat tu dah terangkan. Jadi Rasulullah pun silap yuk.
Lagi satu dalil Rasulullah tak tafsirkan ialah ayat selawat. Allah malaikatu sallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Allah dan para malaikat berselawat atas nabi, wahai orang-orang beriman, atas nabi lah berselawat dan beri salam. Diam terus. Apa buktinya? Kerana sahabat nak tanya sikit, Rasulullah, macam mana kita nak selawat tu? Apa Rasulullah jawab? Seperti mana ayat tu? Jadi orang, okeylah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi masyhur ketika Rasulullah sampai ke Yathrib, Madinah. Tidak ada Rabbi sholli ala Muhammad, tidak ada Allahumma sholli ala Muhammad. Menurut Buya Syakur, disahkan ya. Walau bagaimanapun, kita tengok Fatihah tadi itu, pengantaran dan nafs dengan Allah tu amat jelas. Tidak ada hijab. Sehingga tidak ada ya, tidak ada Allahumma, tidak ada Rabbana pun. Ini paling suci. Itu sebab Al-Fatihah ini umul Quran. Seluruh Quran, seluruh isinya dicerminkan dalam 7 ayat yang diulang-ulangi setiap rakaat kita solat. Ya. Dan lepas Malik Yaumiddin, perbicaraan ya, one to one, bukan one to many ya, bukan dia longgokkan musuh keluarga. Okey, siapa ketua? Oh, ada bapa, okey. Oh, ada datuk, oh, ada nenek moyang. Tak, awak seorang. Tak boleh ke panggil lawyer? Tak ada konsep lawyer. Pembantu, Allah kata, aku tak perlu pembantu. Aku tak perlu orang cerita ke aku. Aku tak perlu, kerana aku tahu apa dalam isimu aku akan bongkarkan. Dan aku seadil-adilnya. Aku tak zalimi sesiapa. Tak ada siapa dizalimi. Sesiapa kata, aku zalim ni, tak apa, jumpa saya. Cari saya pada masyarakat, boleh jadi lawyer. Saya nak kumpul semua orang yang dizalimi Allah, nak buat protes terhadap Allah. Tapi Allah kata, tak apa. Kami akan bongkarkan dalam isi hatimu. Bila kita dah tahu, oh rupa, iyalah. Masa tu aku tengah fikir apa? Iyalah, confirm lah. Apa aku fikir ni? Sekarang lah. Jadi nafs lah. Ia adalah sign nafs. Jadi ada kata-kata sufi. Apabila depan manusia, jaga lidah kamu. Jangan sebut kapir. Pap kena. Aku minta maaf. Stokin tu pap kena. Apa lagi? Mari bakutik apa kena. Jaga lidah kamu. Banyak orang diam. Yang troll tu tak diam. Dia tak jaga lidah. Tapi depan orang zahir, jaga lidah kamu. Depan ulama fiqh, jaga lidah kamu. Awak yang cerita ni, awak cerita salah ni, awak jahil ni, awak tak ada alim. Jangan jaga lidah kamu. Tapi depan Allah, jaga hati kamu. Jaga bisikan dalam diri kamu. Itu sebab dia tak bergerak. Orang tengah suluk ni, dia tak bergerak. Napas pun perlahan. Napas pun perlahan. Makan tidak. Dia berpuasa. Berpuasa kerana tak ada pergerakan pun dalam badan dia. Dia betapa. Bukan guru lah. Mursyid Sufi saya kata, kalau awak terbayang apa, bukan dia. Kalau awak terdengar apa, bukan dia. Awak terasa apa, bukan dia. Awak ternampak apa, bukan dia. Habis macam mana aku nak tahu? Kamu tahu bila kamu tahu. Ya. Jadi antara diri dengan Allah dikatakan fana. Nabi Musa AS dia nak tengok Allah. Allah kata, tak cukup ke kamu boleh bercakap dengan aku? Kamu kalamullah. Rasulullah pun bukan kalamullah. Hanya Musa dan Jibril kalamullah. Bercakap direct. Bukan pakai phone. Direct bercakap. Tak cukup ke? Tak cukup lah. Aku tak nampak muka macam nak jatuh cinta kan. Aku nak lihat kamu. Boleh. Kerana dalam Al-Quran sebut boleh. Cuma syaratnya kamu mati. Kamu musnah, fana. Lepas tu perlu Allah selamatkan dia balik. Jadi itu kisahnya. Ya. Jadi bila kita tengok Malik Yaumiddin, lepas tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau
Tengok dia direct. Dia tidak kepada pihak yang berkenaan. Tak ada. Ia kena, sehingga penafsir pun kata tiba-tiba saja suara bertukar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, suara malaikat. Dia kata, segala malaikat memuji Allah. Suara Ar-Rahman Ar-Rahim, malaikat, masih malaikat kot. Malik Yaumiddin. Depa lah ini bahasa bukan saya. Ya kena budu yang terus kami kepada engkau kami. Maknanya suara tu bertukar. Suara bertukar. Kepada engkau kami pilih untuk patuh, tunduk, ikut. Ya kena budu. Itu syarat. Itu syarat. Ada orang letak lagi syarat. Tak apa. Tak apa. Syarat memeluk Islam ni simple aja. Aku mengakui. Ada yang masih degil kan. Masih iblis lagi. Tak apa, tak apa. Itu syarat dulu. Aku pilih untuk tunduk. Sesiapa yang pilih untuk tunduk, dia sujud kan. Itu syarat lah. Menghilangkan hijab. Syarat di depan Allah. Itu sebab A'udzubillahi minasyaitanirrajim bukan ucapan sebenar. Cuba baca balik. Menurut orang alim, A'udzubika. Ya? Aku berlindung dengan engkau. Aku berlindung dengan Allah, masih pihak ketiga. Awak berlindung dengan siapa? Aku berlindung dengan Allah. Engkau ni kebal mana? Aku berlindung dengan PMX. Itu kebal. Aku berlindung dengan Syekh itu teruk lah. Tapi berlindung dengan Allah pun masih pihak ketiga. Ya? Jadi berlindung dengan Allah sebenarnya aku berlindung denganmu. A'udzubika minasyaitanirrajim. Minta maaf. Astaghfirullahalazim. Belum lagi minta maaf. Aku minta maaf dengan Allah. Yelah, kamu dah minta maaf belum? Aku tengah apply kerja. Kamu dah apply belum? Aku tengah tulis surat. Kamu sudah apply belum? Jadi astaghfirullahalazim yang sebenarnya apa? Siapa boleh jawab? Tadi auzubillah yang sebenarnya ialah auzubika. Sujud yang sebenarnya, Islam sebenarnya ialah iyyaka na'budu. Nampak? Tidak ada Allah. Terus engkau. Sama ku Allahu ahad. Dia. Mana dah kenal lah. Baru Allah. Ini daripada Syekh Dr. Quraish Shihab Indonesia. Boleh Google Buya Syakur boleh. Dr. Shihab boleh. Siapa lagi? Saya selalu sebut lah. Tapi Syekh Sufi saya itu direct. Orang sudah sembah Islam. Tidak lagi sembah Allah. Tersentak kita lah. Astagfirullah, aku memohon dengan ada lagi cantik saudara. Itu bagus, tapi astagfirullah tidak ada. Dalam Quran ada. Okey, saya bagi clue lah dalam solat kita. Kita sebut. Itu betul direct. Ampunkan aku. Macam mana tu? Macam mana ayat tu? Aku memohon ampun dengan Allah. Bukan memohon ampun tu. Dia hanya ijtihad, dia nak memohon ampun dengan Allah. Macam cukuplah engkau bagiku. Itu ayat kekasih tu. You enough for me. Lama. Kami akan bakar kamu dalam api. Cukuplah. Bukankah aku cukup bagimu? Macam tu. Yalah, Rabbi apa? Sikit lagi saudara Nabil. Dalam solat kita, duduk antara dua sujud. Itulah. Itu Ini bukan saya tahu. Baru minggu lepas saya tahu. Baru minggu lepas saya duduk dengan seorang alim. Dia kata, astagfirullah, kamu tak mengucap lagi ampun. Ya, saudara Badar.
Rabbi fili warhamni wahdini wa'afini. Allahu Akbar. Macam lepas takbir, inna salati wa nasuki wa mayaya wa itu direct lah, itu one to one. Itu semua ayat Quran. Ya. Rabbana atina fid dunya. Itu sebab tak boleh doa yang 170 tahun kemudian Allahumma tu tak boleh. Batal. Tak dapat apa. Allah murka, tak dapat apa. Kita tak tahu Allah murka ke tidak. Kita rasa okey aja. Kita boleh nampak daripada apa berlaku sekeliling kita. Jadi ada satu doa saya dulu, satu bacaan saya, ayat 1000 dinar, saya terbaca silap. Saya dan anak-anak saya duduk di Kampung Kuang dulu, 20 lebih tahun dulu. Saya suruh baca mereka. Ini ayat ni boleh dapat kaya ni. Baik kita baca. Saya pun baca anak-anak saya. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah akan dibuka pintu baginya dan rezeki datang dari arah tak duga. Saya beritahu anak saya. Kerana keesokan dapat rezeki. Tetapi bila saya dapat rezeki, saya betul ni, betul. Saya ajak anak-anak saya baca lagi. Wa may yatawakkal 'Allah fa huwa hasbuh. Sesiapa bertawakal kepada Allah akan cukup baginya. Tengok, Allah bagi cukup. Tapi keesokan pula tak ada rezeki. Saya ajak anak-anak saya baca lagi ya. Balik dulu amli qad ja'allahu likulli syai'in qadara. Saya terbaca salah. Qadara tu saya baca kulli syai'in qadir. Naik turun rezeki aku, naik turun. Allahu Akbar. Allah yahdi man tasya. Allah fa'alu lima yurid. Itu Jabariyah. Bulan lepas Syekh guru saya bahasa Arab dari Lubnan kata ada doa yang kamu perli Allah. Bila kata insya-Allah itu perli Allah. Biiznillah itu perli Allah. Macam mana? Jabariyah. Ini kajian saya sendiri ya, Jabariyah. Semua telah ditentukan Allah. Insya-Allah itu Jabariyah. Ada tertibnya bila nak sebut insya-Allah. Ada tertibnya bila nak sebut iznillah. Dia kena dengan keredaan Allah. Macam mana keredaan Allah? Adalah lain episod. Kalau Allah izinkan dan redai, kita boleh masuk. Tapi cukup setakat ini, kita nak beritahu, tasawuf diri adalah banyak ayat dalam Al-Quran. Dan tadi itu, ia kena abud. Direct, bila kita nak minta ampun, bukan astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Itu aku nak minta maaf ni. Aku nak minta maaf. Belum minta maaf lagi. Yang minta maaf, Rabbi fili. Tuhanku, ampunlah aku. Rabbi fili. Itu betul-betul minta maaf ulama. Kesian budak tu. Macam kes apa tu? Kes apa tu? RHB itu apa? Klip hari raya. Dia minta kat hakim. Tengok. Aku merayu. Dengan serendah hatiku aku merayu. Maafkanlah wanita India ini, ibunya yang kasih sayang. Siapa? Sebagai ibu. Tapi dia tak troll hakim. Hakim wanita dia tak troll. Hakim engkau ibu juga. Itu troll lah tu. Macam hakim lagi marah. Aku minta tanpa syarat tau. Tanpa mengada-ngada. Dia tak kata aku peguam ni. Oi, engkau siapa? Tak bolehlah macam tu. Aku merayu serendah hati. Macam orang biasa peguam tu. Aku merayulah. Ya. Apa lagi ayat dia? Cantik ayat dia. Aku merayulah. Dia tak boleh silap cakap. Ikut hukum ini. Orang itu terdesak. Dia cari kod jenayah. Kita kena cari kod lah. Jadi Allah sebagai hakim. Bukan tak nak ampun. Engkau tak baca ayat tu. Jadi saya baca silap. Kulli syai'in qadir. Itu Jabariyah. Memang naik turun. Allah insya Allah saja. Masya Allah saja. Tak boleh. Dia kena ada prasyarat. Kulli syai'in qadara. Yang sudah hitung semua sejak filuh mahfuz. Sejak azali. Baru hutang saya turun dari 100,000 sampai 0.
ambil masa lama juga, tapi saya nampak dia turun. Tiba-tiba semua. Sampai sekarang, Alhamdulillah, Allah tak mungkir janji. Dan dari sana saya dapat satu ilmu. Jadi saya ingatkan diri saya dan tuan-puan semua, adik kakak sekalian, berhati-hati bila baca ayat. Pertama, pastikan betul bacaan tu, bukan tajwid, makna. Mana? Kerana dia bahasa Arab, kamu tak faham. Makna bahasa Melayu tu kena cek dulu. Contoh, zalikal kitab. Bukan kitab ini, kitab itu. Kena betul. Bila ajar anak-anak, nak zalikal kitab, ayah apa makna zalikal kitab? Inilah kitab. Itu salah. Itu musyaf. Salah. Itulah kitab. Apa maksud itu? Filul mahfuz. Jadi, dapatlah khasiat ayat tu. Itu syarat pertama, faham makna. Kedua, ayat yang tepat. Jangan kata, Islam akan menang tak? InsyaAllah, itu ayat. Banyak dimurkai Allah. Islam sudah menang. Engkau mencemar nama Allah, itu ayat salah tu. Itu ayat salah. Engkau kafir, itu salah. Tapi yang kata awak menghina nama Allah lagi salah. Tak ada siapa boleh menghina nama Allah. Allah Al-Aliyun. Subhanaka. Subhanaka. Jadi, ayat dia kena pada tempatnya. Bila orang kata, Allah yahdi man tasya, dia bagi siapa dia suka. Tak boleh baca. Kerana Allah dah sebut, dia bagi pada orang tertentu saja hidayat. Tadilah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma. Tak payah. Fatihah ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Tengok. Allah akan bagi hidayat kepada orang yang meminta dan yang faham. Prasyarat dia sujud hanya kepada Allah, dia tunduk hanya kepada Allah, dia patuh mengaji, mengkaji, jangan pelekehkan ayat Allah. Keterangan, bila keterangan kami datang lalu mereka beriman. Ini keterangan datang ni. Dia tak fikir atas keterangan tu. Tak boleh panggil kafir ya. Sehingga dia tutup keterangan tu. Itu baru kufur. Itu pun tak boleh panggil. Kerana ada ayat Allah yang lain. Maksudnya kita kena baca hampir keseluruhan semua ayat. Setakat ni Apek rasa saya hanya baca 10% saja ayat. Banyak lagi ni. Selagi tak baca, wallahu alam. Walaupun dah baca semua, wallahu alam. Kerana ada 7 lapis. Mungkin engkau sampai lapis ke 6.9. Jadi awak meninggal dunia, orang lain sambung. Jadi setiap zaman, alim ulama yang muncul lagi banyak. Baru 2 hari lepas saya tahu tentang ilmu munasabah. Ada satu alim bernama Abu Bakar Ibnu Arabi. Bukan Mahyuddin Ibnu Arabi Fusus Al-Hikam. Abu Bakar Ibnu Arabi, dia buat satu ungkapan. Kami tak jumpa anak murid yang sesuai untuk turunkan ilmu ini. Ilmu dari Allah. Kita, sesiapa yang tak ada Al-Quran, Allah bagi ilmu. Allah bagi ilmu. Takutlah aku bukan takut, takwa kepada aku. Bukan takut, takwa kepada aku. Sedah tentang aku, kaji ayat aku, keterangan aku bagi engkau Furqan. Furqan itu ilmu membezakan. Membezakan apa? Wallahualam. Bezakan burung dengan ikan. Wallahualam. Membezakan Al-Furqan. Jadi Abu Bakar Ibnu Arabi menyatakan ada satu ilmu kami tak boleh jumpa waris untuk turunkan. Kami kembalikan kepada Allah. Jadi Syekh Arab saya dari Lubnan geling kepala. Apa ilmu tersebut? Yang paling dekat ialah ilmu munasabah. Entah lepas ni pergi Google. Ilmu munasabah. Kata Melayu senang. Ilmu munasabah Al-Quran. Saya dah download satu perkenalan apa tu ilmu munasabah dan saya dah upload ke Telegram saya. Telegram saya Cina Apek Ridwan. Ya. Jadi ayat saya pun dah tampal kat Facebook saya. Ayat munasabah itu, rupa ni satu surah ke satu surah ada ilmu.
Satu ayat ke satu ayat ada ilmu. Jadi itu baru saya belajar 2 hari lepas. Dan ceramah macam terror. Al-haqqu min rabbi, kebenaran dari Allah, bukan dari saya. Jangan percaya saya, jangan ambil kata-kata saya. Don't take my word for it. Find out yourself. Ini kata daripada Syekh dari Lubnan. Saya tak mau orang ikut saya. Saya nak orang ikut Allah. Saya nak orang baca ayat Allah. Jadi selepas ini, kalau anda tak baca, saya lepaskan tanggungjawab saya. Sesiapa sini taklid berkata saya bukan bersama. Dia bukan orang saya. Saya tak ada kena dengan dia. Kita istiar depan Allah, saya tak tahu mereka ini. Iblis pun kata, aku tak tahu ni siapa suruh ikut. Imam Syafi'i, aku ada mazhab. Imam Malik pun terkejut. Bila aku establishkan mazhab? Mazhab mana orang yang ikut selepas? Hambali pun, aku businessman saja. Kan? Jadi Rasulullah tahu ilmu turun bila dia sendiri tak dabur Quran. Rasulullah pun tak dabur. Dan ada ayat tu beritahu dia, jangan beritahu orang lain. Awak sendiri tahu. Jadi saya percaya Rasulullah tahu banyak ayat. Termasuk rahsia dalam Ashabul Kahf. Banyak orang tak tahu rahsia Ashabul Kahf. Boleh. Sendiri tak dabur. Sendiri tak dabur. Baca. Nampaklah. Macam yang saya sebut tadi, Qadara tu. Bila saya baca Qadara tu, selesai hutang. 100,000 yuk. Masa tu saya pergi Gaddafi, Libya, saya pergi Thailand, saya pergi seluruh dunia, tak boleh dapat rezeki. Saya baca lagi ayat 1,000 dinar. Yang kata ayat 1,000 dinar, saya baca 1,000 kali, tak dapat. Sehingga saya sedar saya silap baca Qadara. Lepas tu renung maksudnya. Sudah dihitung semua. Cantik cerita ni, saya pernah cerita. Cantik tu, duit tu datang semua ada hitungan tu. Saya pelik. Macam mana orang tu tahu? Dari arah tak duga tapi ada. Cukup-cukup. Ini yang bestnya. Duit datang cukup-cukup. Jadi tenanglah kita. Cukup. Tak cukup ni, cukup. Besok. Tunggulah besok. Okey, itu sajalah bahawa kita dah pergi lain bahawa tasawuf ini ialah sains mengenai diri, ilmu mengenai diri sendiri, perjalanan dirimu. Bila kita dah akhirkan dengan ihdinas kami doa Nabi Nuh tu tak boleh pakai. Buktinya ialah Rasulullah bila tahu sejarah Nabi Nuh sebenarnya dia gagal. Sejarah Nabi Isa gagal amat besar. Ada banyak tandanya lagi. Nanti kita boleh kupas lah. Nabi Isa gagal besar. Allah marah betul Nabi Isa. Dan Allah bangkitkan benda ni, anak Tuhan ni. Surah Al-Kahf lagi, ayat 10 yang pertama. Mereka katakan Tuhan ada anak, makna marah betul lah. Bila kalau ayah kita asyik ungkitkan saja, engkau tak balik raya. Setiap tahun dia ungkit, engkau dulu tak balik raya. Maknanya besarlah kes tu. Allah terus angkut dalam Ashabul Kahf. Padahal tak ada kena mana. Orang tanya pasal Ashabul Kahf, Zulqarnain, apa tu roh, apa tu nafs ke roh. Lepas tu apa lagi? Macam mana Allah jawab? Mereka kata Tuhan ada anak. Dusta amat besar. Angan besar benar. Mereka tak tahu dan orang tua mereka pengisytiharaan direct. Kamu boleh tahu ayat tu dari Allah kerana matan dia tahu. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, kamu tak tahu. Tak ada siapa boleh ucap gitu, hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Malaikat pun tak boleh cakap macam tu. Malaikat pun bertanya, apa hal ni? Orang musyrikin bertanya, kamu bangkitkan dulu orang mati ni baru aku nak percaya. Mereka tak tahu kan. Allah kata aku tahu apa kamu tak tahu. Macam mana Allah jawab? Dalam Quran. Belahkan bulan. Macam mana Allah jawab? Dalam surah Qamar. Ketika bulan dibelah, kamu akan kata ini sihir berpanjangan. Makna dia dah baca hati orang musyrik. Orang musyrik terkejut. Alamak. Sepatutnya dia tahu ini dari Allah. Kerana ayat tu baca hati kamu. Jadi, macam mana?
Jadi Rasulullah tahu rahsia Ashabul Kahf kerana dia renung. Kerana banyak ayat tu ada lembut tau. Jadi surah Nabi Nuh tu, Allah ada jawapan Allah dalam surah Nabi Nuh. Pendek aja. Tapi Rasulullah sedar. Tak boleh kafirkan umatku. Rasulullah tak kafirkan umatnya. Dia pergi Taif. Umat di Taif, orang-orang tua sana, suruh anak-anak. Ni, dia ni orang gila ni. Pergi ambil batu, pergi baling kat dia. Budak-budak pun ambil batu, pergi baling. Mereka tak tahu dia tu Rasulullah. Kena kepala dia. Dia dan pembantu dia kena kepala dia. Darah mengalir sampai tumit. Malaikat pun datang. Ada riwayat yang kata malaikat Jibril datang. Ya kekasih Allah. Sebut saja. Aku akan balikkan bumi ini. Wih, power malaikat ni. Siapa malaikat tu? Adalah malaikat ni. Aku balikkan bumi ini, bawah jadi atas jadi bawah. Ada riwayat lain kata, dua gunung sebelah itu aku satukan. Mana hilanglah kaum ni. Tak ada siapa akan ingat mereka. Hui, dahsyat tu, keturunan putus tu. Rasulullah tak ingat surah Nabi Nuh dan juga banyak surah ayat lain yang panggil mereka kafir. Tak apalah. Semoga keturunan mereka ni, yang Cina kafir ni, Taif ini, menerima seruan Allah. Maknanya Rasulullah lulus ujiannya, Allah berikan kemenangan kepada mesej Rasulullah. Tidak diberikan kepada Isa, tidak diberikan kepada lain-lain Nabi. Lain-lain Nabi problem betul dengan umat dia. Problem betul, Rasulullah tidak. Rasulullah berjaya. Okay. So, bila baca doa, baca yang jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau rasa tak yakin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pun tak cukup. Simple Islam ni, jangan susahkan. Amoy ke, bank ke, akong ke mau masuk Islam. Macam mana syarat masuk Islam? Jangan cerita macam-macam lah. Lu tak boleh makan bakute. Lu tak boleh pakai itu stokin. Luar. Tak payah. Minta sama Tuhanmu. Awak hamba, awak sujud kepada dia. Dia Tuhanmu. Awak minta tolong sama dia. Tunjuklah awak pada jalan benar. Termasuk saya. Dan bukan jalan mereka yang dapat nikmat. Bukan jalan mereka yang dimurkai engkau. Atau didemokrasi. Atau yang sesat. Itu sudah cukup mah. Tuhan cakap mah. Kalau Tuhan cakap mah, lu ikut mah. Itu lain-lain, itu Melayu lah. Saya pun pening Apik pun pening Firdaus Wong saya tengok pun ayah. Lagi makin problem. Aduh, bila saya tengok itu orang Iban Kadazan Sabah sampai pakai dia punya itu. Hoyo saya jatuh habis dengan dia punya salib ayah apalah kawan aku Firdaus Wong, Firdaus. Itu ebit satu hal ini Firdaus juga. Itu Ridwan T lah. Saya tak ada masuk campur lah. Lalu ini sama gaduh saya tak ada masuk campur. Saya orang baik punya semua baik. Ya. Saudara pun sudah doa untuk saya. Jadi kita kata Allah makbulkan. Innaka sami'ul alim. Rabbi innaka sami'ul alim. Jangan jawab amin. Amin tu Nasrani. Amin itu Israeliat. Tak ada pun dalam Quran. Ya. Ada Rabbi innaka sami'ul alim. Tuhanku, engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Okey. Sekian saja. Rabbi fili Selepas saya tahu ni, saya tekankan doa tersebut lebih berdoa lepas solat. Okey. Ayub AS, engkau maha penyayang dari segala penyayang. Kisah Nabi Ayub juga menarik. Kesilapan dia, menurut kisah, dia dapat penyakit. Dia sabar. Tak betul. Sabar betul, tapi
ada benda tak kena. Macam mana tak kena? Allah bagi lagi sakit. Allah bagi dia hilang ni. Hilang tu kekayaan anak-anak mati, dia dijauhi orang, dia jatuh miskin, dia semualah badan dia kudis semua. Sehingga isteri dia kata, ini menurut riwayat lah ya, banyak riwayat. Kenapa tak minta sama lu punya bos? Siapa bos? Tuhan kau lah. Ini ajaran amat deep. Aku ni zuhud ni, aku puasa setiap hari, aku puasa sepanjang tahun, aku puasa. Aku over ni. Aku tahan sabarlah aku. Orang troll aku, celaka ni, aku sabar. Tak boleh. Kenapa tak cakap sama bos lu? Kenapa tak minta sama Tuhanmu? Nabi Ayub sedar. Dia sedar, dia pun berdoa kat Tuhan. Tuhanku, sembuhlah aku. Terus sembuh. Minta dari daku, niscaya aku kurniakan. Kita berlagu je. Itu biadab. Nafs ini bila depan Allah kan, lain lah. Bila sedar Allah tu, lain. Dia lain. Itu daripada Ayub lah. Apa cerita Ayub? Kau penyayang lah. Kemanyan, takkan nak siksa kau. Qadara, ya. Ayat 28 tu macam dia betulkan doa ni yang sebelum tu. Yang mana tu Maaf kalau boleh tampalkan ayat tu. Saya baru nampak. Doa adalah pengabdian. Nanti Apek boleh share juga. Apa saya dapat ialah, memang Allah jaga hidup saya. Semua urusan wang diselesaikan. Dan mana kesilapannya ialah diri saya. Diri saya pertama sangka buruk. Macam mana sangka buruk? Sangka bahawa Allah tak tahu. Ini sangka buruk. Allah tak tahu ni problem aku ni. Aku dah beli QM ni. Allahu Akbar. Allah tahu. Alamak, siapa bubus token tu kan? Allah tahu. Sepatut kita beritahu ke Cina tu, Allah tahu. Kalau tak silap, Allah tahu. Minta maaf sama Allah. Jangan minta maaf sama UMNO ni. Minta maaf sama Allah. Tapi tak ada siapa pun beritahu dia kan? Apek pun tak ada beritahu kan? Yalah, Apek baru terfikir benda ni. Ada tak sesiapa yang dekat dengan bos KKMAT beritahu dia, Tuan minta maaf sama Allah. Jangan minta maaf sama UMNO. Ya. Itu boykot ni hal lah Tuan. Tuan banyak duit mah. Tapi kesian sama itu pekerja. Itu tak apalah. McDonald pun sama. Lu minta maaf sama Allah. Itu macam lah. Itu sebaik-baik ucapan lah. Nasihat. Nabi tak tolak sesiapa. Orang kencing dalam masjid. Sahabat nak pukul. Nabi tahan. Bagi dia habis kencing. Dia dah habis kencing. Orang nak pukul. Jangan. Jirus air. Lepaslah kawan tu. Orang berzina. Baliklah. Orang kata aku ni tak boleh, maksiatnya aku tak boleh berhenti ni. Tak apa. Boleh ke? Boleh. Ada satu kabilah kata kami takkan hantar satu askar pun masa awak perang jihad. Tak apa. Marhaban. Itu Nabi Itu Nabi. Siapa yang ada akhlak Nabi Alhamdulillah. Baguslah, bagus. Bagus bagimu dan bagus bagiku. Siapa ada akhlak Nabi itu, dia jadi pemimpin kita. Akhlak Nabi. Ada ke? Ada. Kita kena pergi cari atau kita sendiri jadi. Itu macam. Itu bab bakute. Kita beritahu dia lah. Kita ada halal punya. Saya selalu buat bakute. Cikute punya rempah kan. Bila kita menyambut orang terbuka hati. Macam tu kes lah yang peguam Melayu. Saya tengok saya menangis. Apek jarang menangis. Tapi aku tengok menangis aku lah. Menitik air mata Allah. Itu, kita patut mainkan video tu kan setiap bulan. Kisah tu. Buat jadi wayang lah. Netflix lah bang. Kisah-kisah ni kan. Tolong antara satu kaum. Tolong antara kaum. Ada Yahudi yang tolong orang Islam. Ada Islam yang tolong orang Yahudi.
Kita jangan bagi orang cucuk-cucuk ni lah. Kerana yang cucuk ni syaitan lah, iblis. Bagi kita panas. Iblis lah tu. Panas api. Kamu rasa panas tak? Syaitan lah tu. Sukar nak sedar. Saya pun jarang sedar. Saya nak beritahu. Jangan sangka Apek ni baik. Please. Please semua yang dengar ni. Refresh. Jangan sangka Apek ni orang baik. Sila buang dari kepala awak. Apek ni pandai ceramah aja. Jangan sangka Apek orang baik. Kerana ada kala ni baru beberapa hari lepas saya hilang pertimbangan. Saya marah. Apa ni? Orang nak bayar, dia suruh pergi kaunter. Tak nampak ke orang baru buka puasa? Contohlah. Atau aku nak tahu mana kaunter. Kan? Kita marah tau. Kita hilang pertimbangan. Banyak kali. Maki orang. Kita penat, terutama bila penat kan, kita kena diam, tenang. Kerana Allah tak akan bebankan kita lebih. Aku kena kejar ni. Untuk anakku ni. Aku kena curi. Kotak pensel. Saya percaya mungkin dia dah amalan curi lama dah. Ya? Jadi kita nasihat dia, kenapa nak curi? Ada minta sama Tuhan. Kita dakwah lah. Tuhan tak akan beban. Tuhan pemberi rezeki. Saya dulu masuk Islam, saya tak ada fikir rezeki. Saya nak cari kebenaran. Alhamdulillah. Saya nak cari kebenaran. Ya. Saya tak fikir duit. Malah saya putuskan hubungan dengan bapa-bapa saudara saya yang sumber wang masa tu. Saya kata tak apa, saya belajar jadi petani. Jadi Allah reward saya. Allah balas saya. 44 tahun dulu. Saya malu. Kalau Allah reward saya cukup. Semalam saya buka puasa dengan keluarga angkat saya. Orang Kelantan. Ya. Allah reward saya dengan keluarga angkat. Ini rumah saya duduk ni keluarga angkat. Keluarga angkat Kelantan saya kat Melo tu. 2/3 Melo. 2/3 Melo kenal. Kalau saya pergi balik Melo, orang kenal siapa saya. Dia angkat ni Cikgu Azhari arwah. Orang kenal. Orang kenal. Dia mau kenal ni. Jadi saya tak boleh lapar lah dengan hanya satu keluarga angkat saja. Tak boleh lapar. Ya? Bermaksud, Allah tak mungkin janji Allah bawa saya dari guru ke guru, tarikat ke tarikat, jemaah ke jemaah, negara ke negara. Sampai hari inilah ni. Allah buka ilmu bagi masa lapang. Kita malu kerana kita tak berikan sumbangan sebenarnya. Tak berikan, tak ajak orang sebenarnya. Kita rasa malu lah. Kan? Itu dia. Ya, Akmal Hashim. Lu Melayu mah. Okey. Beli QM. Saya jumpa orang QM tu. Saya terus beritahu dia. Saya bangga saya beritahu dia. Maaf tuan. Ini saya tak sokong. Kita kena tegas. Bank Islam, maaf saya tak sokong. Riba, maaf saya tak sokong. Perkauman, maaf saya tak sokong. Memeli, mencemooh, maaf saya tak sokong. Maaf, orang hentam lagi kita tak apa. Jangan hentam balik. Wallahu alam. Allah Maha mengetahui. Innaka samiul alim. Sesungguhnya engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Sami Allahu liman hamidah, kita kata kan. Tengok. Masa kita rukuk kan, bacaan Rasulullah hanya Sami Allahu liman hamidah. Tengok apa sahabat jawab. Jawapan sahabat itu, siapa tahu? Jawapan sahabat itu menunjukkan dia tahu berhubung dengan Allah. Kalau jawapan dia ialah, cuma tahu kan, Sami Allahu liman hamidah. Seorang sahabat pergi baca. Itu direct lah. Kerana Rasulullah baca tak direct. Sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah. Dan yang amat terpuji kan. Sahabat jawab lagi direct. Apa tu? You semua tahulah. Terkejut kalau you tak tahu. Sami Allah. Kena baca. Dalam tarikat saya kena baca. Kena baca kan. Bila imam Sami Allahu liman hamidah, kita makmum kena baca apa? Lepas dia baca tu, Rasulullah lepas salam tu, dia toleh belakang, siapa yang baca tu?
Saya, seorang sahabat. Saya dengar malaikat menjawab kamu. Wow, jadi lepas itu kita bacalah bacaan tu. Itu bacaan oleh sahabat, jadi hukumnya sunat. Tak tahu ke? Tak tahu ke bacaan tu? Sami Allahu liman hamidah kita baca apa? Allahu Akbar. Jahil berlaku ni. Doa sekarang lebih seakan mengajar Tuhan apa yang perlu, apa yang tak perlu. Ya, jauh dari tujuan asal. Ya, doa sebenarnya untuk pengakuan diri bahawa kita lemah. Ya, betul. Ya, yalah. Kalau kita tak baca betul, kita tak dapat. Ya tak? Jadi sahabat tu baca apa? Takbir lah, tak tahu. Sami Allahu liman hamidah. Sahabat jawab tu apa? Sahabat jawab tu direct. Direct. Sami Allahu liman hamidah dijawab oleh sahabat. Come on, Mr. Akmal, come on. Somebody. Mr. Ashraf. Apa bacaan sahabat bila ketika Rasulullah bangun dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Apa dia? Tanya mak. Tanya ayah, tanya ustaz. Apa bacaan dia? Apa bacaan dia? Ya, Cik Samsul, Cik Soh. Rabbana lakal hamd. Faz Yusuf. Rabbana lakal hamdu tayyiban. Dahsyat ni. Yang kita tahu ialah Rabbana lakal hamd. Apa maksud dia? Rabbana lakal hamd. Rabbana, Tuhan kami. Bagi kamu segala pujian. Nampak itu direct. Faham? Sampai Rasulullah tanya, siapa tu? Overtake aku pula. Tapi malaikat beritahu dia, memang itu ayat overtaking. Rasulullah gerak 50 km sejam, dia dah 80 km sejam. Sami Allahu liman hamidah. Belum lagi direct kan? Dia pergi bagi direct. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Bermakna boleh bercakap ya, dalam solat. Imam cakap lain, orang boleh cakap lain. Tapi direct. Ya. Jadi duduk antara dua sujud. Rabbi fili warhamni warzuqni wadini. Lepas itu jangan suruh nama selain dari Allah. Jadi kita aminkan doa kita dengan mengisytiharkan Rabbi innaka samiul alim. Dan kita mohon dari Allah dalam surah apa tu? At-Taha ke ayat 114. Mungkin saya dah mix lah. Boleh cari sendiri. Ada doa Rabbi zilni iman. Rabbi zidni ilman. Tuhanku, kurniakanku ilmu. Itu cara minta ilmu lah. Aku belajar itu 3 minggu lepas, malam sebelum. Ke sebulan lepas. Sebulan lepas lah. Jadi seorang yang lebih tahu dari Kampung Pandan, dia dah belajar 15 tahun bahasa Arab. Saya kata, Amin ada tak? Dia kata tak ada. Dia kata ada satu kali. Dia pun tunjuk ayat tu. Itu Amin tu bermakna, celaka kaum percayalah. Jadi dia kata Ibrani, kata Nasrani. Tak sepatut kita ucap. Jadi apa sepatut kita ucap? Dia kata, Rabbi innaka samiul alim. Atau Rabbana. Atau innallaha samiul alim. Lebih baik innaka samiul alim. Orang doakan lah. Tuan, saya doakan Tuan dapat rezeki lah, awak tolong. Jadi awak pun isytiharkan, Tuhanku, engkaulah saksi, engkaulah dengar. Mana dia dengar doa orang. Kan Allah. Jadi hubungan dengan Allah ni cukup dekat. Ya, cukup dekat. Jadi itu sebablah bila saya dengar, saya tak dan yang saya selalu sebut fa'ulu lima yurid. Itu ayat Jabariyah lah. Kita hanya beri penerangan saja, tapi jangan guna sebagai pedoman. Allah tak lakukan ikut sesuka. Allah bisa, tapi tidak. Allah berjanji. Kalau kamu beriman, Allah dah janji. Dia tak akan bagi kamu kebuluran. Tak akan beban kamu lebih daripada pikul. Allah janji. Bagi engkau syurga. Kalau kamu tak syirikkan dia, dia boleh maafkan lain, bagi kamu syurga. Allah tak mungkin janji.
Awak ramaikan anak. Allah bagi anak-anak semua rezeki termasuk kamu sebagai bapa. Mana Allah tak mungkin janjilah innaka tu'liful mi'ad. Jadi di mana ayat dah jelas kita tak boleh pakai ayat lain. Islam akan menang tak? InsyaAllah tak boleh. Dia mesti Masya Allah. Bila Allah tak istiharkan kan. Engkau masuk syurga tak? Masya Allah la quwwata illa billah. Ditentukan Allah, saya tidak ada daya upaya. Dan Allah berjanji, kalau awak allazina amanu wa amilus solihat, kamu akan dapat syurga. Ada ayat saya pergi cari. Macam mana masuk syurga? Orang kata ni tu kan. Saya pergi cari. Ayat paling boleh jumpa, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Awak beriman, ada amal tak? Soleh tak amal kamu? Soleh bermakna ikut Quran. Jangan ikut lain. Saya bukan Quranis. Saya tak tolak hadis. Quran pun hadis. Dan juga ada ayat Quran melarang kita mencemooh orang. Weh, engkau ni, mana engkau belajar ni? Tak boleh. Tanya boleh. Boleh saya tahu bagaimana perbuatan dalam solat tu daripada hadis mana. Jadi, tapi jangan cemooh orang. Tengok Buya Syakur, bila orang kritik dia. Buya Syakur jawab apa? Rasulullah ada malaikat Jibril. Aku tidak ada malaikat Jibril. Engkaulah malaikat Jibrailku. Ya Buya Syakur. Mazhab mana yang betul? Aku tidak ada semasa Rasulullah. Saya tak tahu. Saya tidak ada masa Rasulullah. Saya ikut apa yang saya pelajari ini. Saya tak paksa pada kamu. Dan kamu tidak harus paksa pada orang lain. Itu Buya Syakur. Buya Syakur, betul ke awak punya ilmu? Saya masih belajar. Saya suka belajar dan saya tak akan berhenti belajar sehingga meninggal dunia. Dia pun dah meninggal dunia. Kita doakan Allah kurnia atasnya, kuburnya, cahaya atas rohnya, rahmat engkau dan pengampunan. Allah Sami'ul Alim. Okey, itu saja. Nafs diri itulah paling penting. Jadi, saudara yang bertanya kan sudah tahu. Saya dah beritahu tentang Abi Lahab tabat yada. Ya. Siapa yang nak tahu, dia kena pergi pada ayat, dia kena baca berulang-ulang, kena berfikir. Kerana ayat Syams 789, Allah jadikan nafs kita, diri kita ini. Itulah ilmu tasawuf diri kita dan kita kena bersihkannya. Senantiasa bersihkan. Sentiasa. Termasuk saya, kena selalu pergi pada ayat dia, selalu pergi dengar. Bila dah dapat ilmu, fikir macam mana nak sampai kepada kaum dia. Macam mana sampai kepada orang sekeliling dia. Bukan, aku dah tahulah Yop. Kau semua ikut tak betul ni. Tak betul. Siapa nak dengar kita kalau kita macam tu? Kita mesti tunjuk contoh. Bukan senang lah tunjuk contoh. Alamak, malas lah buat kerja. Jadi Nabi Nuh belasah je kaum dia. Bagi hancur lah. Tak boleh lah. Nabi Yusuf membuat silap. Masa dia kena kes Zulaikha kan, ni kes skandal ni. Bila Aziz Raja tanya dia, betul ke awak ni? Betul ke tuduhan seks ni? Nabi Yusuf kata, penjara lebih baik bagi aku. Menurut Syekh Arab, bahasa Arab saya kata, itu tak boleh. Itu lebih halus lah. Mana kalau beritahu orang, sesungguhnya aku tak lakukan, cukup. Aku bersumpah ke? Cukup. Sanggup awak bersumpah? Wallahi. Awak ada ambil tak kotak pensel tu? Saya tak. Cukup tu. Allah saksiku. Cukup. Jangan beritahu apa Allah tak lakukan. Ini adab mah. Aku lebih rela masuk penjara. Masuk penjara. Jadi menurut salah satu mursyid saya, dia kata itu doa salah. Awak memintas Allah. Jangan memintas Allah. Awak nak kahwin tak? Ya, saya nak kahwin dan saya nak ramai anak. Boleh. Benda baik boleh. Kalau saya tak dapat kahwin, saya rela mati bujang. Tak boleh sebut tu. Kamu memintas Allah. Tak ada insya pun. Tak ada pun memohon yang baik. Saya cakap benar, ya Raja, ya Hakim. Saya cakap benar. Dan kalau Allah tentukan saya penjara, saya sanggup. Itu beralas. Saya sanggup. Tak boleh. Engkau siapa?
Tengok adab ini tasawuf, adab lebih tinggi. Adab lebih tinggi. Jadi wallahu alam, kerana kita tak habis-habis bila kita tak ada Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ladunka rahmah. Rabbana amrina rasyada. Allahu akbar. Macam doa sebut kaf dah lupa lah. Rabbana atina. Lupa. Ya, nampak tak masalah kita? Ya lana amrina rasyadah. Kedua saja tahu. Ini kesilapan besar lah. Wajib pergi betulkan. Ya. Ada lagi doa-doa. Saya tak pandai doa. Doa panjang. Ada lagi doa yang syekh saya baca. Yang baik. Saya cuba menghafal. Kita menghafal. Dan Allah al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Allah. Jadi kita mengusahakan membersihkan jiwa kita seperti mana dalam ayat Asy-Syams 789 tadi. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Salam berteruskan puasa ini, alhamdulillah Apek dapat ikuti diet keto sekali. Jadi betul-betul perang ni, perang. Dengan makan lemak saja untuk bunuh, tapi Allah lah yang memberi ilmu ini dan kita berkongsi dan kita mau bebas dari sistem ini. Hari padu. Bertahan, jangan subsidi, bertahan. Itu Okey saya. Terima kasih semua kita berkongsi. Ya, santai. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya, ada lagi satu. Terima kasih ya. Rabbana atina, mana Tuhan kurniakan, atina mana kurniakan min ladunka, daripada rahmat engkau, sesungguhnya engkau Wahhab. Dan juga yang doa ashabaku ni, Rabbana amrina rasyada wa Rabbana atina ladunka rahmah wa hiyalana amrina rasyada. Amrina rasyada. Dia minta macam Rasulullah minta hari ini bagi kami sama ada Umar Al-Khattab atau Abu Hakam. Jadi dia tak panggil Abu Jahal. Dia tak panggil nama-nama yang cemooh orang. Saya tahu orang kita ni main ikut-ikut saja, tapi kita kena periksa balik. Kita ada Ustaz Google. Boleh? Ada Ustaz Google bawa kita ke laman Mufti Wilayah Persekutuan, okey bah. Semalam saya cek tentang ilmu 2 hari lepas, ilmu munasabah, dia pergi banyak kitab. Kita boleh download. Kena bayar lah, kadang ada academic university. Okay? So dengan itu kita memohon masa ini boleh kata astaghfirullah lah, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa quwwata illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu minkum tabarakallahu ya karim. Assalamualaikum.